ada satu kumpulan, ada satu aliran yang mereka melimitationkan, mereka hadkan, mereka limitkan berkaitan dengan soal sejarah, dan ada kumpulan-kumpulan yang melampau-lampau sehingga memasukkan unsur-unsur sejarah biasa ke dalam unsur akidah. Sebagai contoh, kita umat Islam, apapun yang ada penisbahan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kira yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan akidah, sama ada yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan syariat, sama ada yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan adab, etika, ihsan ataupun tasawuf. Ini adalah intipati asas di dalam agama, dan kita juga perlu memahami dalam konteks fatrah kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah lama tiada, Nabi dah lama meninggalkan kita, Nabi dah wafat hampir 1400 tahun lebih yang lalu, tetapi yang tidak mati, yang tidak wafat, terus hidup selama-lamanya sampai hari kiamat ialah benda yang dibawa oleh Nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi akan berlanjutan sampai hari kiamat. Akidah yang dibawa oleh Nabi akan berterusan sampai hari kiamat. Adab-adab, etika, ihsan dan tasawuf yang dibawa oleh Nabi juga akan berterusan sampai hari kiamat. Ini yang kita perlu faham dalam konteks agama kita. Tetapi bila membincangkan soal sejarah, ada satu golongan yang mana mereka hadkan dan limitkan isu sejarah ini dalam ruang lingkup hayat Nabi semata-mata. Kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan etis dan aliran-aliran sekularis. Orang-orang etis sememangnya mereka menafikan Allah, mereka menafikan konsep ketuhanan, bahkan di kalangan mereka menafikan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Muhammad ini adalah manusia biasa, sama level, sama tingkatan seperti kita. Dan kalau kita bertanyakan kepada beberapa golongan etis hari ini, masih ada kumpulan-kumpulan dan aliran mereka yang menerima tentang keberadaan Nabi Muhammad di pentas sejarah dunia. Mereka tak menolak Nabi Muhammad pernah dilahirkan di Mekah. Mereka tak menolak Nabi Muhammad membesar dalam masyarakat musyrikin jahiliyah. Mereka tak menolak Nabi pernah menerima wahyu. Mereka tak menolak Nabi pernah menerima Al-Quran. Mereka tak menolak perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi. Tetapi apabila ada hubung kait dengan ruang lingkup sejarah, bila saja berlaku kematian, kewafatan, kemangkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah apa yang dibawa oleh Nabi juga ada had dan limitation dia. Muhammad dah wafat, syariat dia juga berkubur. Muhammad dah wafat, akidah dan cara teologi yang dibawa olehnya juga berkubur. Muhammad dah wafat, ajaran-ajaran adab, ajaran-ajaran etika, tasawuf dan ihsannya juga berkubur. Sebab itu aliran-aliran sekularis hari ini bermati-matian cuba menolak syariat, terutama dari sudut hukum hakam dan perundangan Islam. Kita boleh lihat mereka cuba merancang sedaya upaya mereka agar setiap syariat-syariat Allah, agar setiap hukum hakam Allah, agar setiap undang-undang Islam ini tidak dapat diterjemahkan dan tidak dapat dijalankan oleh orang Islam itu sendiri. Dengan mereka memahami ruang lingkup sejarah hanya terhad dalam ruang lingkup kehidupan mati, kehidupan Nabi, dan dia berakhir sama dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sering kita mendengar perkataan-perkataan dan kalimah-kalimah yang kurang enak, perkataan-perkataan dan kalimah yang kurang manis,
Hukum hakam Islam ini adalah zalim. Hukum hakam Islam ini adalah kuno. Hukum hakam Islam ini berundur ke belakang. Hukum hakam Islam ini undang-undang rimba. Hukum hakam Islam ini benda-benda yang akan memudaratkan masyarakat. Ini adalah tomahan-tomahan. Ini adalah tuduh-tuduhan yang sengaja dikreat dan direka-reka semata untuk mematikan semangat perundangan Islam ini agar terus berkubur, dan jangan cuba sesiapa pun untuk mengangkat dan memertabatkannya kembali selepas kewafatan Muhammad. Dalam konteks yang kedua, kadang-kadang isu ni isu sejarah biasa, tetapi ada golongan dan aliran yang menjadikan isu ini sampai ke masuk dalam ruang akidah, sampai masuk dalam ruang keimanan. Ini biasanya berlaku kepada satu aliran Syiah yang disebut Syiah Imam 12, ataupun nama lain dia Syiah Rafidah, atau nama lain dia Syiah Isna Asyariyah. Jadi Syiah ini banyak kelompok dia, aliran dia, pecahan dia, sekte. Tetapi yang menjadi dominan bagi Syiah Imam 12, mereka meyakini dan mempercayai sampai memasukkan ini dalam ruang lingkup akidah. Percaya kepada imam-imam 12. Siapa tak percaya kepada imam-imam 12, maka dia kufur, terkeluar daripada Islam yang diimani oleh mereka. Bagaimana mereka nak melestarikan perkara ini sampai masuk dalam bab akidah? Lalu mereka mengada-ngadakan cerita sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah ini jelas? Kalau kita lihat kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perletakan batu asas dua masjid, sama ada yang lebih awal Masjid Quba dan yang kedua ialah Masjid Nabawi. Waktu berada di Quba, waktu nak bina perletakan batu asas yang pertama, nak bina Masjid Quba, Rasulullah yang letak bata yang pertama. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar letak bata yang kedua. Dia suruh Umar letak bata yang ketiga. Dia suruh Osman letak bata yang keempat. Tetapi kita tahu dalam sejarah Sayyidina Ali adalah antara angkatan yang lewat, kerana dia membawa isteri dia sendiri. Siapa? Fatimah. Dia bawa isteri Abu Bakar, Ummur Rumman. Dia bawa anak kepada Abu Bakar dengan Ummur Rumman, kakak kepada Aisyah, siapa? Asma, dan adik-beradik kepadanya yang lain. Kalau kita tahu, dia yang mengambil tempat Nabi waktu malam, hak ganti tempat tidur siapa? Sayyidina Ali, menyebabkan dia lewat. Jadi bata yang kelima siapa yang Nabi suruh? Ammar bin Yasir, ambil tempat tu. Jadi bila Nabi dah sampai ke bumi Quba, berhijrah bersama Nabi ke bumi Madinah, sekali lagi berlaku perkara yang sama. Bila Rasulullah nak letak perletakan batu asas, nak bina Masjid Nabawi, Rasulullah letak bata yang pertama, Abu Bakar kedua, Umar ketiga, Osman keempat, dan Ali yang kelima. Kemudian Rasulullah bersabda, hum al-khulafa'i min ba'di. Mereka adalah khalifah-khalifah selepas peninggalan aku nanti. 4 orang ni Nabi sebut adalah khalifah-khalifah aku. Cuma tang siapa dulu, tang siapa kedian, siapa letak dulu, siapa yang kedua, ketiga, keempat, sudah diarahkan sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Syiah Imam 12, dia mengangkat wasiat Ali. Kalau benar-benar wasiat ini datang daripada Nabi dan menjadi satu kepentingan secara jujur, realistik dan logistik, Ali tak akan berdiam diri. Ali akan mengangkat isu ini sebagai tema yang utama, kerana ini adalah hak dia. Nabi benar-benar berpesan kepada aku, memperingatkan kepada aku tentang hal ini. Bila beliau wafat, kena angkat aku. Beliau wafat, aku kena jadi khalifah. Dan ini pasti disuarakan kepada sahabat-sahabat besar dan senior yang lain. Tetapi Ali tidak membuat hal tersebut. Malah sepanjang pemerintahan 3 sahabat awal, Ali memberikan sokongan yang penuh kepada pemerintahan-pemerintahan pada zaman Abu Bakar, zaman Umar dan zaman Osman.
Bahkan pada zaman Umar sendiri dia antara penasihat sahabat-sahabat senior yang utama. Pada zaman Utsman sendiri dia antara dengan anaknya Muhammad Ali Al-Hanafiyah, seorang anak daripada isteri yang lain selain daripada Fatimah. Yang ni dia duk jaga depan pintu istana khalifah sewaktu peristiwa pemberontak-pemberontak Borah cuba nak memfitnah Saidina Utsman. Hal ini kita memahami dengan cukup baik, dia cuma sejarah biasa. Tetapi dalam keadaan tu mereka memasukkan sejarah yang terjadinya khilaf di kalangan sahabat ini sebagai unsur akidah, sehingga meletakkan imam-imam 12 itu adalah perkara usul. Siapa tak percaya keluar dari Islam, siapa tak percaya kafir. Dalam isu ini kalau ditanyakan kepada kita, kita tidak pernah menolak. Imam 12 kita tak boleh nafi mereka benar-benar wujud dalam pentas sejarah. Mereka benar-benar dilahirkan di dalam dunia Islam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah anak cucu cicit Nabi. Mereka adalah ahlul bait Nabi. Kita tak pernah nafikan hal itu. Mereka adalah orang-orang yang baik dan saleh. Tetapi tidaklah sampai ke peringkat nak menjadikan mereka itu sebagai salah satu daripada unsur akidah yang wajib diakidahi, wajib diimani dan wajib dipercayai.